إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kadasallahu sirrah. Walamma kanat maqamatul salik ba'da taubati mutafawitatan bainaha faqala awwalul maqamat as-sabr ala muradihi ta'ala wa awsatuha ar-ridha. Allah. Walamma kanat maqamatus salik ba'da taubati mutafawwitatan bainaha faqala awwal maqamat as-sabr wa huwa habsun nafs ala muradihi ta'ala wa yuqalu huwa hamlun nafsi ala masyaqqatin ala masyakit taklifi litalabil jazai alaihi. Tatkala makam para salik, salik mana orang pertengahan yang sedang berjalan, ya, dia sudah berjalan tapi belum sampai, dan dia pertama murid ni orang yang ada kendak tapi dia belum berjalan. Adapun dia bai'ah, dia berjalan dengan adab-adab cara itu panggil salik. Maka bila dia sampai ke peringkat wasil, dia usul ila Allah Ta'ala, maka dia mana golongan wasilina ila Allah, orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Dia terkala makam para salik selepas makam taubat, dia berbeza-beza tu, ya. Jadi kata lepas terkala makam para salik selepas makam taubah, maknanya berbeza-beza. Maka muallif menjelaskan dengan ucapannya, makam yang pertama ialah sabar. Dia kata macam matan saja, awal maqamat as-sabru. Dia kata buka syarah, bermakna yang pertama ialah taubat, ya. Itu nisbah mana masuk pada pembersihan dia mesti taubat. Kalau dia tak bertaubat maka tidak ada makam bagi dia. Ya, taubat merupakan yang paling awal daripada segala makam. La ibadata liman lam yatub, tidak ada jenis ibadat yang diiktiraf bila seorang tu tidak bertaubat adalah dosa. Dosa adalah kekotoran, najis. Maka di mana mungkin seorang nak masuk dalam hadrat Allah Ta'ala, dalam istana ma'rifah, sedangkan dia berlumur dengan kekotoran, ya. Tempat yang elok maka dia masuk mesti bersih, kekotoran tak dibenarkan. Masjid, rumah pun kita nak basuh kaki, pastikan basuh. Kalau tidak, kita tak basuh, haram hukum dia. Dia sebenarnya tak mengaji fiqah, masalah juga. Dia pergi suruh pergi masjid, dia sorok selipal dia jauh, kan? Agak selipal dia 1,5 juta ke tu. Lepas tu dia pergi tendek atau tapak kaki, tempat apa, simen-simen tempat orang lacak, kan kotor tu. Ya, dia basuh kaki dah basah. Dia kaedah najis dia mujawazah bila basah sama basah atau basah dengan kering. Kalau kering dengan kering tu boleh ihtimal. Ya, dia kering dengan kering dia tak ada mujawazah, dia tak akan kontak. Kalau basah satu kering satu kontak. Sekarang bila dia basuh kaki dah basah, kemudian dia pergi tapak pijak, dia tendit-tendit.
Apa tu pergi naik atas surau, habis surau dia. Habis masjid kotor, haram. Sebab apa? Jahil fiqh. Ya, tak ngaji fiqh sana. Kat rumah aku tu juga. Masuk dalam bilik air tak pakai selipan. Ya, selipan dalam rumah lagi semayang kena pakai khas selipan. Kalau kita masuk dapat pula rumah ada budak-budak kecil lah. Ya, budak-budak umur yang tengah nakal masuk kan. Kadang-kadang dia pijak sana pijak sini, kita tak pakai selipan. Jadi kaki basah kita menenjit, dia pakai mazhab tenjit namanya. Lepas tu pergi semayang, dia tukar semayang. Semayang tak berkesan. Apa fiqah kau tak lulus? Dekat fiqah lagi tak lulus. Sebelum pergi masuk tasawuf lagi atas lagi kan. Bab tasfiyatuz zahir panggil. Menyucikan zahir pun tak lulus. Tu salah kena ngaji ilmu fiqah. Ya, kita tak kena najis. Najis makna najis apa? Hukumi tak kena, najis aini tak kena dia pakai bantai dan itu jadi masalah ni. Satu. Mana mungkin kalau dia tak bersih, dia nak diterima ibadat. Tentu ibadat tak terima. Begitu lagi lah yang dalam batin lagi besar. Sebab tu maknanya sebagaimana wajib kita menyucikan najis zahir, begitu juga najis batin. Najis batin ialah apa? Maksiat dosa tadi dengan apa? Suci air penyuci dia taubat. Ya, dia kena sental, sabun dan cuci dengan air taubat dan istighfar. Baru dipanggil awal permulaan. Berarti kalau dia tak bertobat, dia tak akan boleh berjalan dan ya, dia buat ibadat, orang buat ibadat dia buat tapi dia tak nak bertobat. Bermakna dia masih minat lagi dengan maksiat dan mungkar. Orang yang tak nak bertobat mana orang yang masih minat kepada maksiat dan mungkar. Bila ada minat dengan maksiat mungkar, dia masih sayang maksiat mungkar, mana mungkin dia dibenarkan berjalan ke hadirat Tuhan. Ya, tak boleh masuk, Tuhan tutup. Tu jaga tu. Habis ini maknanya menyucikan yang batin lebih besar ni. Sebab dia kata awal, sebab di sini dia kata walamma kanat maqamus salik ba'da taubah. Ada salik selepas saya bertaubat, jadi beza. Selepas taubat, maka disusun makam pertama as-sabru lah, sabar. Bermakna setelah dia menyucikan ya daripada dosa-dosa dan kekotoran, maka dia nak berjalan. Bila berjalan saja ya, tadi nak mula masuk dia kena taubat. Bila mula berjalan, dia beza tuan-tuan ya. Bila mula berjalan dia kena hadap apa? Maqamus sabri. Sebab bila buat ibadat, jaga Tuhan akan uji dia. Satu ujian datang ya. Man kanat fi dinihi sulbah istadda bala'u. Orang yang lagi kuat nak berpegang kepada agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Kalau lagi makam makrifat tinggi dia ni, lagi banyak ujian datang. Satu datang. Ya, mana dia perlu kepada apa? Kesabaran yang kuat. Maknanya sabar merupakan jalan pertama bila kita dah mula menempuh ya, jalan makrifat. Jaga tu, sabar kena ada. Sabar mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar indal masaib ketika diuji dengan kesusahan, bala dan sebagainya. Habis. Tatkala makam salik selepas makam taubat tu berbeza, maka muallif menjelaskan. Banyak air nak ada ni, air dah dia. Kita tengok. Makam yang pertama ialah sabar, iaitu menahan jiwa panggil. Ya, yang kita nak tahan apa? Kalbi kita. Di atas kehendaknya Ta'ala. Mana kita kena duduk dalam ketetapan dia, dalam hukum hakam dia, dalam kehendak dia, dalam keredaan dia. Maka kita kena sabar. Sebab dia berlawan dengan nafsu. Ya, dia memang bergentap dengan nafsu. Dan dikata juga adalah jiwa itu menanggung kepayahan taklif untuk mencapai ganjaran di atas amalan itu. Ini peringkat awal. Peringkat awal orang beribadat dia akan rasa apa? Berlawan. Ya, dia berlawan sampai dia tamkin. Dia sudah tamakun, tak ada masalah. Ibadat dia akan rasa lazat ringan. Sebelum dia rasa lazat dan ringan, dia kena apa? Diuji dengan berat. Malaslah rasa. Tapi pengalaman arif billah, biasanya pembukaan tu dibuka ketika saat itu Tuhan uji kita terlampau berat. Dia nak buat wirid, nak bangun malam itu cukup berat rasanya, lain macam. Pada saat tu kadang Tuhan nak buka tu. Dia nak buka, dia bagi kita berat-berat ujian. Itu rasa macam kena tekan macam nak mati kan. Dia apa pasal pelik rupa dia tahan tu buka kan. Dia rasa macam tu lah. Yang bagi benda besar, maka diuji dia.
Hujan dia pun besar. Iaitulah menahan jiwa, ya, di waktu kehendak, di atas kehendak Allah Ta'ala. Mana segala kehendak Tuhan dia kena senyap, jangan dikata apa. Sebab tu man arafallah kalla lisan. Siapa yang kenal Allah Ta'ala, maka keluarlah lidah dia. Apa mana keluar lidah? No comment tu maksudnya. Dia nak masuk lain makrifat Tuhan, dia jangan komen hukum Tuhan, dia jangan komen kehendak Tuhan, dia jangan komen apa yang Tuhan lakukan. Senyap taslim, ya. Yang segi syariat pun tak dulu. Masa dalam hakikat syariat hukum Tuhan dilawan, bukan komen lawan. Itu tak bau kan, ya. Tak dapat makrifat, bangkai pun dia tak dapat. Ya, itu yang pertama sekali kena jaga. Syariat dia kena jaga. Syariat tu siapa punya? Allah Ta'ala punya. Kau nak pergi ke mana? Nak pergi ke Tuhan. Syariat Tuhan kau lawan, mana boleh pergi. Situ dah out, Kemudian wa awsatuha ar-ridha. Wa awsatuha ar-ridha wa huwa at-tuma'ninah bi muradihi ta'ala ay min haitsu iradatuhu aw anna talab ar-ridha bihi fala yunafihi hurmatur ridha bil kufri wa nahwihi. Kemudian makam pertengahan, mana manzilatus saniyah. Ya, dia berjalan tu macam kita berjalan agak nak 3 tempat, dia jumpa apa? Stesen RNR apa nama? 1, 2, 3 kan sebelum sampai tu tempat berehat. Kita dah berjalan makam pertama sab dia sabar. Dia jalan depan lagi jaga. Redha dia kena pakai pula. Tu. Maka pertengahan dia ada redha. Ya redha apa? Iaitu ketenangan, tumak-ninah. Mana tumak-ninah kalau semayang boleh panggil sukunun baina harakatain. Itu mana tumak-ninah? Diam antara 2 gerak. Kita kata rokok. Ada tumak-ninah kan? Gerak pertama mana? Gerak pergi ke rokok. Gerak kedua mana? I'tidal. Mana antara tengah tu kena ada digun. Diam, itu panggil tumak-ninah. Kadar dia subhanallah. Ya, mana sukunun baina harakatain, diam antara 2 gerak. Gerak pertama dengan gerak kedua dia tengah tu diam. Tetap. Dan kalau tak ada tumak-ninah maka sembahyang tu tidak sah. Begitu juga jalan makrifat, kalau hati tak ada tumak-ninah dengan Tuhan, tidak sah perjalanan dia. Ya, dia kena tenang, dia tak ada apa. Sampai hatta yastawa indahu al-marad, ya, was-sihah. Sama je bagi dia sihat dengan sakit serupa. Kalau sihat ketika selain, sakit selain atau belum clear lagi tu. Mana nafsu makin kuat macam selat tarik. Sebab yang reda dengan yang suka dengan sihat, dia perut bulat, gemuk apa, nafsu. Ya. Kalau orang ahli makrifat tak ada rentan, dia tengok bala sakit dengan sihat serupa je. Ya. Sebab dia kata hatta yastawiyah, hingga sama. Sebab apa sama? Sebab pandangan dia bukan pandangan nafsu lagi lah. Pandangan dia pandangan ahlillah. Jadi semua tu af'al Tuhan. Itu pentingnya kita mengembalikan balik pada af'al dia, baru dia akan tenang. Mana ditumak-ninah bi muradihi, dengan tahsis iradat, mana kendak-kendak Allah Ta'ala. Iaitu sekira-kira, ni taswir dia, sekira-kira apa yang dikendakinya atau bahawa mencari keredaan dengannya, maka ia tidak dinafikan, ya, haram meredai kekufuran. Haram meredai kekufuran dan seumpamanya. Hurmatur ridha, haram meredai kekufuran. Kufur kena reda tak? Tak boleh. Jangan disalah faham pula kan, ya. Dia kata kita dah nampak marifat semua kena reda. Habis kafir pun tak reda. Dia kata mampu je. Ya, ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil maksiati maksiatun. Reda dengan kufur, reda dengan maksiat, maksiat. Jadi maknanya kita tak reda dengan kufur sebab Tuhan suruh. Ya, sungguhnya innallaha la yarda 'anil kufri. Allah tak reda dengan kekufur. Jadi kita reda kufur. Itu sebab ketika Tuhan suruh itu. Itu maknanya. Dalam kekufuran tu ada 2 tu. Ya. Satu, diri kufur tu jangan reda. Satu lagi reda mana? Reda tahsis iradat. Itu kena reda. Tahsis iradat bagi kafir. Mana Allah Ta'ala yang menentukan seorang tadi, Abu Jahal, jadi kafir. Jadi Allah Ta'ala punya penentuan tu, taksis dia tu kita reda. Sebab itu urusan Tuhan. Dia punya penentuan iradat dia tu kita reda. Adapun diri kufur tu, tu tak boleh.
Kekufuran tak reda, reda kufur jadi kufur kan. Jadi jangan silap faham. Kan dia kata kita dalam makam makrifat semua kena reda. Oh kacau. Itu ambil batang kokam sesah belakang ni. Reda kata dan diam. Jadi makam pertengahan reda iaitulah ketenangan. Kita nak tengok kita reda tak dengan apa yang Tuhan berlaku. Kalau kena sakit kita rasa macam mana tuan? Kalau masih terasa sakit itu belum masuk. Dia dua makam sabar lagi. Ya. Sehingga dia kata apa reda ni? At-talazzus bil balayat tahaqququm birridha. Berlazat bernikmat dengan bala itu baru mantap dalam makam rida. Dia dapat bala tu mulut dia keluar alhamdulillah. Dia kena demam alhamdulillah. Gumar dia terbakar alhamdulillah. Boleh kan? Pada pengsan ni. Tuan guru kita Muallim Haji Wahid dan ketika dia balik tu gumar terbakar habis. Kita pada dia. Dia orang kata dia beri alhamdulillah dia kata. Itu wali kan. Gumar terbakar dia ucap alhamdulillah, dia senyum. Dia pandang apa? Dia pandang af'al Allah. Dia pandang tasis iradat Allah Ta'ala. Tu orang dah mantap makrifatnya. Kena kalau tu bakar dia tak pingsan lagi tu. Mana aku nak duduk lagi dia. Ya, kita tahu dia mati di dudukan tanah tu. Ya. Jadi makam pengetahuan reda ialah ketenangan, tumakninatul qalbi. Ya, kadang semayang tumakninatul jawarih. Ya, tamaknina kita punya anggota zaid jangan bergerak. Ya. Ni ada ke semayang sami Allah Rabbana lakal hamdu. Dia tengok siapa syekh tarekat. Itu kan tarekat syaitan begitu. Tak ngaji mereka ya ni. Ya, jadi imam sami Allah Rabbana lakal hamdu tangan pusing, batal semayang kan. Lalu orang tak gaul sekali tengok dia semayang. Sami Allah Rabbana lakal hamdu. Dia pegang betul tu. Dia pegang pun dia pap melekat. Kan ana apa? Tu maknina kena berhenti. Yang buai spring putus panggil. Ya, anggota besar bergerak 3 kali tu jawab dia batal sembahyang. Makmum belakang ikut, imam beban makmum bangang. Kamu suruh tak mengaji fiqh kan? Ini masalah tak mengaji fiqh. Ini macam ni yang banyak rosakkan jalan tasawuf ni muka macam ni. Lepas tu jawab ana tarekat. Itu sembahyang kau tak betul. Orang kata apa tarekat sembahyang tak betul. Bak pusing aja, tarik dia tak payah belajar. Otak macam zikir dia tak payah belajar. Tu syaitan kan. Kalau ngaji dalam tasawuf kuang-kuang fiqh kena mantap. Usuluddin kena kemas, fiqh kena mantap. Dan tasawuf dia mendalami. Baru dia boleh masuk jalan tarekat nanti. Ni zikir dia usuluddin tak belajar, fiqh tak belajar. Oh, mabuk kan. Ni banyak rosak jadi rosak. Betul kata ni tarekat apa sesat? Bukan tarekat yang sesat, kau yang sesat. Ya. Macam Islam dengan Muslim lah. Islam agama ad-din itu maknanya benda yang paling mulia, mutiara besar. Tiba-tiba orang Islam minum arak berjudi, kan? Takkan nak salahkan agama lain, Muslim lain. Tapi orang pandang dia tu apa Islam? Jadi maknanya sebab kita Muslim tak senonoh, Islam dapat nama. Kita dalam kuan tarekat tak senonoh, akhir tarekat dapat nama. Tarekat tu jalan daripada Rasulullah SAW, jalan rohani. Habis. Iaitu sekira-kira apa yang dikenakinya tahu bahawa mencari keridaan. Ya, kita mencari talabur ridha bihi. Kita mencari keridaan Allah Ta'ala. Fala yunafihi. Ya, maka tidaklah menafikan oleh haram meridai kufur dan sumpamanya. Kufur maksiat kita tak boleh reda. Habis tak reda kata suruh reda Tuhan. Itu tajuk lain. Sebab benda tu Tuhan tak suruh. Bahkan Tuhan suruh kita tidak reda. Jadi kita ikut arahan dia. Kemudian wa akhiruha wa huwa a'laha an takuna bi muradillah. Sebab murid dengan murad didahulukan dulu. Dua beza, dua makam dua beza. Makam murid lain, makam murad lain. Kemudian yang ketinggi siapa? Iaitulah akhiruha wa huwa a'laha, yang paling tinggi. An takuna bi muradillah, bahawa adalah engkau dengan kehendak mana murad Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Patafna, fana. Patafna an fi'lihi wa qawlihi wa quwwatihi bima syahadahu minal hadratir rabbaniyah lianna man faniya an zalik baqa billah adli bakana sam'uhu wa basaruhu wa ghairuhuma mimma huwa fil khabar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Itu terang tu.
Jadi makam terakhir apa? Yang tinggi, yang paling tinggi, bahawa engkau bersama kehendaknya. Itu bukan no comment. Ya. Engkau bersama dengan kehendak mana murad Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia lenyap dalam perbuatannya. Payafna, lenyap, lebur, fana. Fana tu bahasa Arab kan? Kita bahasa sebut fana tu bahasa Arab. Mana apa fana? Lenyap. Itu dia katakan la haula wala quwata. Kita lenyapkan memandang iradat kita dalam memandang iradat Tuhan. Lenyapkan ilmu kita, ilmu makhluk dalam memandang ilmu Allah Ta'ala. Sebab bila terpandang ilmu Allah, ilmu makhluk tak adalah kosong dan begitu juga lah kudrat. Bila kita pandang kudratillah, iradatillah, maka lenyap iradat dan kudrat makhluk. Begitulah wujud. Bila asyik hati tepat mengenai wujud Allah, wujud makhluk tenggelam kan. Sebab wujud makhluk ni bayangan dia. Macam mana orang boleh dah nampak Tuhan di pandang bayang ni? Ya, kita jauh pun nampak bayang. Bayang capa dengan jauh kan? Sebab dia jauh. Bila dekat nampak Tuhan, bayang dia pandang ke tak? Kan pandang. Sebab tu bila arif, bila pam terbuka rohani dia dengan Tuhan, makhluk tak ada lagi dalam kalbi. Ma fi qalbi. Itulah dia. Ya, kita ma fi qalbi tepuk gendang. Ma fi qalbi bulu-bulu gendang. Lepas tu makan ikat, makan apa? Makan ayam. Dapat upah RM500 tepuk gendang. Makam tu pun tak duduk, sorak air. Baguslah tu. Tu kalam Syekh Abdul Qadir Jalani, kita buat nasyid bagus. Tapi duduklah tarap tu yang kau gendang je. Kan? Kau ukur gendang duduk tarap tu. Ya, tarap apa? Ma fi qalbi wai. Tak ada dalam kalbi kau melainkan dia je. Baru dia steady tu lah. Baru dipanggil rijal. Bahkan ada sopi kalau dipanggil rijalullah, mana wali-waliullah, dia panggil rijal, lelaki. Sebab belum naik wali tak panggil lelaki, panggil pun pondan. Ada perempuan pondan. Ya, sebab orang belum tamkin, belum mantap mungkin. Ya, lelaki tu rijal mungkin. Ahlillah. Tadi. Maka makam terakhir itu yang paling tinggi, bahawa engkau bersama dia. Ya, bersama kehendak dia. Maksud dia apa? Kita sentiasa memandang iradah dia. Kita tak memandang iradah makhluk. Iradah makhluk lagi ke mana kan? Makhluk tentu Tuhan batalkan habis je. Tuhan ini. Ya. Mana kehendak dia. Maka dia lenyap dalam perbuatannya. Dia fana dalam memandang afal Tuhan, perkataannya dan kekuatannya dengan apa yang disaksikan. Apa saksi? Musyahadah tu. Ya. Itu yang dia kata bima syahadahu, dengan barang dia musyahadahkan dia. Apa dia? Min hadratir rabbaniyah, daripada masuk hadrat rabbaniyah. Ya, hadrat ilahiyah. Maka hadrat ilahiyah nak masuk dia zikir tak boleh putus dan. Kaifa an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatut min hafawati. Ya, macam mana kau nak masuk hadrat Tuhan? Ya, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Engkau belum bersuci daripada janabah kelalaian. Mana kau belum mandi wajib lagi, macam mana kau nak duduk dalam masjid? Ya, pergi dia mandi dulu. Maknanya. Ya, mandi wajib zahir sebagaimana kita maklum, ni mandi batin dan. Apa mandi batin? Mandi ke rohani kita dengan taubat, baru dia boleh masuk. Ya, dan mandikan dia dengan apa? Dengan apa tuan? Zikrullah, hudurul qalbi ma'allah. Kalau hati tak hadir dengan Tuhan, ghaflah. Bila lalai, mana mungkin dia boleh masuk? Dia takkan dibukakan masuk hadrat rabbaniyah, hadrat ilahiyah. Dia tak boleh masuk kalau dia masih lalai. Sebab musuh dalam perjalanan tarekat ialah kelalaian. Dia tak mahu dengan full time. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap gelam hati kita dengan dia. Walaupun jasad kita dengan makhluk, tapi rohani kita dengan dia. Baru dia duduk betul. Abdanuhu ma'al khalaik wa arwahu ma'allah. Jasad dia dengan orang, tapi roh dia dengan Tuhan. Itu boleh masuk maka makrifat sebenar, dan dia akan dapat berbagai-bagai mutiara kurniaan Tuhan yang maha dahsyat. Habis. Kerana orang yang lenyap daripada hal demikian pasti kekal bersama Allah. Ada? Kita fanakan dengan makhluk, dia akan bakar dengan Tuhan. Sekarang dia fana dengan Tuhan, dibakar dengan makhluk. Itu masalah. Full time dia dengan makhluk. Tak kisah pun tuan. 24 jam dengan makhluk. Dalam semayang pun dia bawa lagi. Ingat kita, dia ingat kerja dia. Tak senonoh betul tuan. Macam mana nak masuk makrifat tuan? Sekarang tukar. Dah berpuluh tahun, 24 jam kita sampai mengigau dengan makhluk tak habis-habis. Tekan tukar kita dengan Tuhan pula. Ya, tukar gear, masuk gear lain. Yang makhluk tak belakang, kita dengan dia pula. Ya, baru dapat
kurniaan besar daripada dia. Oleh itu jadilah pendengarannya, penglihatannya dan selainnya seperti yang digambarkan dalam khabar, dalam hadis. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan dia. Mana dia mendengar dengan Allah, dia dah rasa dah. Dulu dia mendengar, dia rasa dia. Dia memandang, dia rasa dia. Dia bercakap, dia rasa dia. Dia berjalan duduk, dia rasa dia. Sekarang bila Tuhan bukakan, ada pembukaan pun dia dah rasa dah. Dia rasa semua daripada Allah Ta'ala. Itu yang hakikat. Tuhan sebut dalam Quran hakikat dia kan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita apa? Berdiri, bergerak, berjalan, memandang, mendengar, bercakap. Semua perbuatan kita dia jadikan. Ada nampak tak? Ada rasa tak daripada dia? Atau kita rasa dari kita? Dia rasa dari kita habis syirik. Ini syirik apa? Syirik bil nazar. Bukan syirik antikat ni. Syirik pada pandangan. Pada dia panggil syu'ur. Kita nak mana syirik bil syu'ur tu kena buang. Biar dia betul-betul jadi golongan muwahhidin hakikatan. Orang yang mentauhidkan Tuhan betul pada hakikat. Mana akidah dia mentauhidkan Tuhan, qasad dia pun mentauhidkan Tuhan, dan pandangan dia dalam mentauhidkan Tuhan. Ya. Kita banyak hari ini orang mukmin yang awam, dia mentauhidkan Tuhan dalam akidah. Dalam qasad dia syirik. Dia buat ibadat kena orang. Dia buat ibadat suka dipuji, suka disanya. Itu syirik. Syirik apa mendua? Mulut kata Allah, hati buat lain. Ya. Atau lagi bagi tinggi pandangan qalbi dia dengan tergerak rasa dari dia kan. Kalau rasa daripada kita je, la haula wala quwata illa billah, dia tak duduk lagi. Maknanya dia bukan matikan la haula, tidak ada daya upaya, bahkan dia nampak daya upaya dia. Selagi nampak daya upaya kita, maka dia tak pergi pada tauhid khas gitu. Mana dia masih syirik dalam apa dia panggil nazar, pandangan. Mana berpecah dua pandangan dia pandang diri dia. Sebab tu dia kata bila kau keluar pandang diri kamu sampai. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, maka engkau sampai kepada Tuhan. Itu maksudnya. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Mana kita matikan haul kita dalam memandang haulillah. Matikan kuwah kita dalam memandang kuwatillah. Bahawa dia berjejak. Sebab dia kata bila kau panak, kau kekal dengan dia. Panak dengan makhluk, maka kekal dengan Allah Ta'ala. Habis. Kulian wa maqamul fana'i maqamul khawas wa huwa maqamul ubudah. Dia tinggal ni akan belah benda ni. Sebelum ubudah ada boleh panggil bawa ubudah. Maka apa? Ubudiah. Bawa ubudiah ibadah. Makam ibadah peringkat syariat. Itu selesai ilmu fiqh, selesai kan. Ya. Makam ubudiah termasuk dalam tauhid am. Ya, masuk tauhid am, masuk dalam ilmu tasawuf peringkat awam. Yang macam minhajul abid apa semua tu. Kalau ubudah ni peringkat ikam ke atas. Dia masuk ubudah. Apa makna ubudah? Hurriyah. Makam ubudah mana makam hurriyah, makam kemerdekaan. Mana hati dia merdeka, lepas daripada makhluk. Tu warid dan sampai aurla alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Mana Tuhan lepaskan hati dia tadi, tak ada dah pegang makhluk lagi, kita nampak dah. Dia berlazat dengan Tuhannya. Jadi keluar kita min sijnil wujud ila fadha'ish syuhud. Tuhan keluarkan dia pada penjara kewujudan. Wujud mana kita memandang wujud makhluk, mandang wujud kita ni, itu dia panggil sijnon, penjara. Tak boleh lepas tu. Bila dia terlepas dia daripada penjara memandang kewujudan, terus dibuka dengan Tuhan. Ila fadha'ish syuhud, padang luas musyahadah dengan Allah Ta'ala. Ya, itu boleh sampai wasil. Banyak kerja nak buat lagi tuan ni. Banyak kerja lagi, takut tak sempat dengan umur. Ini semua dah petang kan. Badan dah baru tanam ya. Badan semua dah baru tanam tuan ni. Dah dekat dah ni, dah petang. Takut tak berjejak ni. Ya, kalau tak berjejak apa rugi besar tuan ni. Mazal ladzi wajadah man faqada. Apa kehasilan kalau tak dapat benda ni? Tak ada apa. Rugi. Ya. Jadi makam fana ialah makam orang yang khawas, mana orang pilihan. Iaitu makam ubudah. Mana ubudah hurriyah. Mana hati dia tidak lagi diikat dengan makhluk. Bermakna apa? Dia sudah lepas daripada alam mulki. Rohani sudah terbang pergi alamil malakut wal jabarut. Ya. Orang yang sabar pada makam ibadah,
dan orang yang rida pada makam ubudiyah, ya, dan setiap keduanya masih memandang bagi diri. Tengok tu. Wa maqamul fana maqamul khawas wa huwa maqamul ubudah. Fasabir fi maqamil ibadah waradi fi maqamil ubudiyah. Ya, wa kullun minhuma yara lahu wujudan wa amalan. Asyik sangkut ni. Kalau gitu fal arif fil maqamil ubudah wala yara lahu zalik li'annahu qa'imun billah lillah. Billah lillah la binafsi li nafsi wala binafsi lillah. Ni kata pakar ni, pakar ilmu kerohanian. Siapa dia pakar? Dia arifin billah. Ya, tengok dia punya huraian satu-satu. Dia tebuk satu-satu. Kita pun tak terfikir kena dia punya kajian nampak tinggi. Sebab nur makrifat Tuhan buka. La dunia ni dapat. Ni semua la dunia Tuhan buka ni. Allah. Maka makam fana adalah makam orang khawas, iaitu makam ubudah. Orang yang sabar pada makam ibadah, ya, mana dia buat ibadat tu dia berlawan dengan nafsu. Jadi sabar, tahan. Ada kena sabar tu peringkat awal. Kemudian dia tuan tarik, dia naik peringkat kedua, rida. Dia makam ubudiyah, dia rida, tak ada masalah. Mula dapat keselapan, kelazatan. Kemudian dia akan pergi makam ketiga. Setelah kedua, setiap keduanya makam ibadah dan ubudiyah tadi masih lagi memandang diri, ya, kewujudan dan amal. Itu maksud dia apa? Yara laku wujudan wa amalan. Dia memandang bagi dia ada wujud lagi ada amal. Situ beza dia dengan arif makam ubudah ni, ya. Ada pun yang arif, ya, yang berada pada makam ubudah tidak memandang bagi dirinya hal demikian. Sebab apa? Kerana sungguhnya dia berdiri dengan Allah. Itu dia. Apa berdiri dengan Allah Ta'ala? Mana dia bergerak, semua dia dah mati kan, nampak semua gerak dari Allah Ta'ala, ya. Bukan berdiri Allah, dia Allah kacau je. Mana dia lenyapkan pandangan dia nampak semua afal Tuhan. Dan bagi Allah Ta'ala, mana dengan Allah, bagi Allah, ya, itu. Kita pula dengan diri, bagi diri kita, bin nafsi wa din nafsi. Sesungguhnya berdiri dia dengan Allah, bagi Allah, bukan dengan dirinya, untuk dirinya, ya. Kalau orang alishan yang masih hijab tebal, dia buat ibadat dengan diri dia, nampak dia buat, kita nampak gerak Tuhan. Kemudian untuk diri dia dia gunakan amal ibadat tu untuk naikkan diri dia, orang puji, orang sanjung, habislah. Balik habis semua tu. Dan bukan juga dengan dirinya, bagi Allah. Bukan kerana diri dia untuk Allah Ta'ala. Itu maknanya duduk dalam taraf ini orang yang akan dapat berbagai-bagai futuhat, berbagai-bagai rahsia Tuhan akan buka. Orang yang dapat ilmu secara rahsia, macam mana orang yang tak dapat nak petikai benda itu? Sebab orang yang dapat rahsia ni, dia tak layan orang petikai. Ya, dia tak layan. Sebab apa? Sebab orang tu memang tak boleh nak dapat, sebab dia belum dapat syarat tak cukup. Cerita pun tak ada faedah juga. Para awliya dia banyak senyap, kalau benda macam ni senyap tak layan. Satu contoh hadis kan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ya. Banyak kalau segi hadis zahir, ulama hadis kadi, itu bukan hadis, tak ada sanad hadis, ya. Bahkan ada yang katakan ta'if lah, kalam orang macam-macam. Jadi Ibnul Arabi bila dia likat dengan Rasulullah SAW, dia tanya hadis ni, kalam ni man arafa nafsa faqad arafa rabbah, adakah hadis baginda atau tidak? Rasulullah kata iya. Dia dapat secara kashfin. Maknanya Rasulullah tasdikkan benda dia dah, tapi dia nak cerita cara luar tak boleh cerita. Sebab mengikut peraturan hadis di sanad-sanad tak ada itu. Jadi dia lebih diam senyap. Ya, ini lebih mantap, dia dapat pembukaan terus direct dengan baginda sallallahu. Itu keadaan rindan. Sebab orang sufi lebih tenang, orang bising lah. Aku dah dapat jawapan daripada baginda terus, ya. Sebab maknanya orang yang duduk taraf ini, keadaan dia begitulah, ya. Allah. Tempat beza dia mana tadi? Ya, beza dia kullu minhuma yara lahu wujudan wa amalan. Tiap-tiap daripada makam ibadat dan makam ubudiyah, dia masih lagi nampak wujud dia dan amal dia. Orang ubudah dia habis padam. Bagaimana bila terpadam dah cukup dekat. Bila dekat pap jumpa tuan, tak nampak ada bayang. Tapi kalau dekat-dekat lagi masih nampak bayang. Itu maksud bau nak dekat. Bila dekat cukup, habis tenggelam. Ya, dia akan lenyap dan terus berlazat dia dengan
Allah Ta'ala. Dan orang yang berlazat dengan Tuhan, kita nampak dunia habis gelap, tutup dan ya, kita ada heran apa. Sebab tu kedudukan dia dikatakan naik, memandang semua tu sama. Kaya miskin sama, sakit senang sihat semua tak ada apa bagi. Sebab apa? Ya, sebab kontak rohani dia connect, dia bukan dengan makhluk lagi dah, dia sentiasa dengan itulah rahsia dia akan bukakan, ya, itu farriq qalbak minal aghyar, tu stesen besar, kosongkan hati kamu daripada makhluk. Baru ya, yamla'hu bil ma'arif wal asrar, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir, rahsia asrar Tuhan buka. Persoalan dia bila dia bercakap orang yang dah dibuka dengan orang yang belum dapat pembukaan, dia payah. Para arif billah dia dah terbuka, dia nak cerita, dia kau cerita pun tak faham. Sebab maknanya dia kena cerita dengan orang ahli dia je. Ataupun dia diam perhati je nanti. Sebab tu banyak rahsia tak dia pernah buka. Sebab orang tu belum ada pengalaman, nanti jadi fitnah. Kata cicit Rasulullah SAW, siapa dia? Si Ali Zainal Abidin. Ali nama dia, pangkat dia Zainul Abidin. Apa nama Zain? Perhiasan. Abid, orang yang ahli ibadat. Sebab apa dia bagi pangkat tu? Sebab dia semayang tiap-tiap hari 1000 rakaat. Tiap-tiap hari dia semayang 1000 rakaat kan. Kita terawih 20 dah pening. Alamak, tak ada surah Inna Ataina ke? Dia dengar masjid nak khatam Quran, tak setuju, dia lagi cek surah lain. Kalam Tuhan nak masuk panjang pun tak dapat tempat dalam kali. Macam mana kau nak sampai ke Tuhan? Ya. Allah. Apa kata Zainal Abidin? Inni la aktumu min ilmil jawahirahu kaila yarazu kaza jahrin fayaftatina. Ini sesungguhnya aku la aktumin, aku tutup ilmu tu, sir dia, rahsia, jawahir, hakikat dia aku tutup, aku tak buka kepada bukan ahli. Baca cerita pun dia cerita pun tak faham, dia tak ada buka lagi kan. Kalau orang cakap lain dia faham lain kan. Jadi susah. Inilah aktumu min ilmil jawahirahu kaila yarazu jahlin fayaftatina, supaya tidak dilihat oleh orang yang jahil tentang hakikat ni, maka jadi fitnah. Ya, jadi fitnah nanti. Oleh kerana itu tutup, jangan buka pada ahli dia saja. Ya. Ilmu tasawuf ni pun kan, kalau tuan kata yang tinggi kita buat yang sederhana pun kena orang majlis fiqh yang tasawuf dia kata, payah nak apa ilmu. Dia situ dia dah lahir. Apatah lagi muka syafat dia buka lagi lah. Habis. Kemudian al-ilmu tariqul amal wal amal tariqul ilm. Ini berbalik kan. Ilmu jalan amal, amal jalan ilmu. Apa maksud di sini? Tengok. Al-ilmu ay ilmul amali. Ilmu mana ilmu yang kita beramal, ilmu syariat ni. Dia ni merupakan tariqul amal. Ya, jalan untuk beramal. Berarti tak ada ilmu tak boleh beramal. Itu maksud dia. Al-ilmu al-mali tariqul amal iz la yasihul amal illa bil ilmi bi kaifiyatihi wal amal tariqul ilmi pula. Tapi ilmu sini ilmu laduni, bukan ilmu amali. Ya, ilmu tu ada dua, satu ilmu amali, satu ilmu laduni. Mana ilmu laduni? Qala Allah Ta'ala tunnasi wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala Nabi SAW, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Mana berhubung dengan ilmu laduni, sabit dengan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ilmu amali, ilmu jenis untuk kita buat amal. Bermakna nak beramal mesti ada ilmu. Ni kita tanya sembahyang rukuk, sembahyang Fatihah apa rukuk makcik? Fatihah sunat. Ilmu. Pernah tu tempat saya mengajar, tutup sian. Tapi rajin, dia nak akhir umur rajin belajar. Satu tempat lah tu kampung, tak cerita kampung tu. Dia tanya dia, makcik, Fatihah apa kau makcik? Fatihah sunat Allah mak. Kita dengar, ya Allah, kesian gitu kan. Anak menangis pada kesian. Dan anak mati dan Fatihah tak tahu perukun tak rukun. Tapi Alhamdulillah lah hujung umur tuan tarik dia kan. Nak mancik ilmu, mudah-mudahan dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Tu je lah. Ya, Fatihah dia kata tak tahu dan tak kacau kerja. Allah. Ada tu duduk dari KL dah beranak 3 dan mandi wajib pun tak tahu. Macam kalau mandi wajib tak tahu mana dia sembahyang tak? Habis. Ya, kena qada balik daripada balik qada. Nak qada sembahyang kan. Dainullah haqqan an yuqda. Hutang dengan Tuhan wajib dibayar.
Bila kita ibadat, contoh teman, contoh je lah yang mudah-mudah, mandi wajib. Dia mandi wajib tak duduk, sah tak? Tak sah. Sebab masyraf tu mana? Kerutan dubur. Bila kita mandi wajib, kena tekan sikit. Bila kita buang air besar, dia ada keluar kan, yang lembut tu. Bila kita berdiri, dia masuk balik. Yang tu ulama fiqah letakkan dia hadduz zahir, had zahir. Wajib basuh. Tiba-tiba dia tak duduk, memang tak boleh basuh. Bila tak basuh, mandi wajib sah tak? Tak sah. Bila tak sah, semayang sah tak? Yes. Oh macam tu ustaz ni, saya baru tahu. Kau kena qada semayang balik. Alamak, banyak siapa suruh kau tak belajar. Kau kerja minta kedara je makan ni. Kau ni adik kebau ke? Ya, tu bahasa halus sikit lah. Yang kau kerja melantak je makan. Yang masuk belajar dan nak belajar, waktu jadi. Ya. Dalil mana kena qada? Tu dalil hadis Nabi. Rasulullah duduk 3 soal semayang. Kemudian lepas semayang dia nak salam dengan Nabi. Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kau tak semayang lagi, Nabi kata. Padahal dia boleh lepas semayang Nabi. Sebab apa? Semayang dia cacat, tak ada tumakninah. Itu Nabi kata, farka hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Rokok biar ada sujud ada tumakninah dalam rokok. Sujud pun biar ada tumakninah dan sujud. Dia tak dibongkau dia. Semayang pada zahir tapi tak kena dengan dikendaki. Maka hukum dia tak diiktiraf. Daripada hadis ni ulama buat kaedah, fa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, ditolak, tidak terima. Sebab tu kita syukur dia tak tinggal bila Tuhan pilih kita jadi ahli ilmu. Tuhan buka hati kita minat cari ilmu kan. Tu syukur besar kan. Itu bukan dunia punya bayaran. Ya, itu nikmat besar yang Tuhan buka, maknanya kita mendapat sinaran nur ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah. Berilmu untuk amal kena. Ya, tu sekurang-kurang ni amal pun ada dua, satu amal dalam bentuk zahir atau amal bentuk batin. Amal zahir yang kita buat ilmu fiqh dengan anggota kita. Amal batin akidah. Ya, itu kena ngaji tauhid, tasawuf atau kena ngaji ilmu tasawuf bahagian dalam pula. Itu amal. Dua-dua kena tu. Kerana tidak sah suatu amalan melainkan dengan ilmu. Sebab tu Nabi dah letak tu, al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu menjadi imam kepada amal, amal menjadi makmum pada ilmu. Bila semayang berjamaah, maka dia akan ada kaedah apa? Innama ju'ilal imam liyutamma. Dijadikan imam untuk diikut. Siapa imam, siapa makmum? Amal makmum, imam ialah ilmu. Bahawa nak dapat amal kena ada ilmu. Dia tak boleh pintas imam. Ini semayang berjamaah, imam berokok, dia sujud. Ini apa kerja ni? Rupa wayar putus. Saya kena sekali satu masjid mana dia trauma. Masa saya muda-muda lah kan, sekolah pergi sembahyang isyak itu tanpa imam naik pening kan. Ya, seorang tu masuk aja dia angkat takbir, Allahu akbar, at-tahiyatul mubarakat. Dia baca, dia jerit tu masjid dengar tu. Dia baca dalam batuk dengar dia baca imam dah dalam qiyam dia baca tahiyat. Rupanya wayar putus gitu. Tapi wayar putus datang masjid. Ni wayar tak putus tak datang masjid. Tu lagi gila, tu gila babi masjid. Wayar tak putus tak datang masjid. Yang putus wayar datang masjid. Tapi itulah ya. Maknanya bila dibuat tak kena macam tu jadi ni. Allah. Dan amal pula jalan kepada mendapat ilmu. Asli ilmu lain. Mana dapat ilmu laduni dengan amal. Apa nak amal? Riyadah wal mujahadah. Bermaksud dia, jangan dia nak temberang ilmu laduni kerja cerita kedai kopi, sombong. Diri ni kaji. Bukan kaji lah. Ini jalan tersingkap hijab. Mana hijab dia kita press dia dengan riyadah mujahadah. Selapis hijab kalbi kita tanggal. Ya, dia kena buat kerja, gosok. Ya. Jangan pergi kat cermin berkarat, naklah digosok. Gosok tidak. Ya. Doktor kata makan ubat saya 3 kali. Dia pun baca kat botol. Ubat dia makan 3 kali. Pagi sekali, tengah sekali, malam sekali. Besok ambil botol dia baca. Botol tak buka. Nak baik macam mana kan? Ya. Dia jenis amal, mana tindakan. Kena beramal. Ya, ilmu satu, amal satu. Boleh dicantik dua. Jadi nakkan ilmu amali, dia kena ada ilmu. Ya, begitu juga ilmu laduni, dia kena ada riyadah. Sebab dia kata al amal wal amal tariqul laduni. Ya, ilmu laduni itu. Allah. Firman Allah Ta'ala riba alaihi wattaqullaha ya'allimukumullah. Itu dari serang. Dan takut oleh kamu akan Allah. Bermakna apa? Nak takwa kena ada 3 benda. Ilmu kena ada, amal kena ada, dan ikhlas. Mau dia dapat takwa, ketiga itu bawa Tuhan ajar dia.
Wa ya'allimukumullah, Tuhan cempakkan laduni dalam kalbi dan Allah. Dan takut kamu akan datang dan pasti Allah mengajar ilmu kepada kamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pula, man amila bima alimah warasahullah imam lam ya'lam. Ya, siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, dia beramal, pasti Allah wariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Itu semua isyarat kepada ilmu ladun, mana ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan cempakkan dalam kalbi dengan syarat kalbi itu telah bersih. Jadi bersih nak buat kena sental, bukan baca je kena sental. Sebab ilmu satu sayap, ya riadah satu sayap, baru dia boleh terbang. Ya urujul qalbi ila Allah, terbang hati di kehadiran Allah, mana dia masuk dalam makam makrifat yang sebenar dengan Tuhannya. Kemudian wal ilmu laduni tariqul ma'rifah. Laduni dapat baru dibagi makrifah, ni akan datang panjang tu ni. Wal ilmu laduni tariqul ma'rifah wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma waffiqna ya rabbal alamin. Fa inna khairal qulub Allahumma waffiqna ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhan Allahumma wa jazib qulubana anin nasr. Allahumma salli Islam, Allahumma salli ikhwanana mujannabi Palestin ya Allah. Allahumma salli mujahidina fi Palestin. Allahumma alayka bil yahud wa nasrahum ya Allah. Ya mujahid. Ihzimhum mansur Rabbana azza sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Lambat juga. Jangan mudut. Ya, kari. You know.